Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya sekali lagi pada malam ini kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam kesempatan kuliah maghrib pada malam ini, selepas PKP ni saya baru pertama kali datang ni. Insya-Allah saya akan kembali menyambung pengajian berkenaan dengan buku Hakikat Asy-Syaitan Ar-Rajim karangan Profesor Madya Dr. Ismail Lutfi Japakia, iaitu Rektor Universiti Fatani, Thailand. Kita masuk kepada perbincangan bab yang ketiga yang berkaitan dengan Iblis la'natullah. Bab yang ketiga ini akan membicarakan tentang bagaimana iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari syurga disebabkan sifat takabur dan hasad dengki. Apabila kita membicarakan tentang dua sifat ini, takabur dan hasad dengki ini, ia adalah merupakan sifat yang dinamakan sebagai sifat mazmumah. Mazmumah. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat mazmumah ini? Iaitulah sifat yang tercela. Lawan kepada sifat mazmumah ini ialah sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Dan sifat mazmumah ini, takabur dan hasad dengki ini merupakan penyakit hati, penyakit kepada hati, yang boleh merosakkan amalan kita, yang boleh merosakkan segala amalan kebaikan, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombong, takabur dan hasad dengki adalah menjadi punca kepada kedurhakaan dan kekufuran iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis la'natullah diusir keluar dari syurga kerana syurga bukanlah tempat bagi orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syurga juga bukan tempat bagi orang-orang yang berdosa, terutama dosa disebabkan sifat takabur, hasad dengki dan syirik. Yang mana sejarah telah menunjukkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis la'natullah ini supaya sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, dalam ayat yang sebelum ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ingatlah ketika mana kami menyuruh para malaikat supaya supaya sujud kepada Adam. Lalu fasajadu, mereka itu sujud kepada Adam alaihissalam. Sujud bukan tujuan untuk mengabdikan diri kepada Adam, tetapi sujud dalam erti kata memberi penghormatan
kepada Adam alaihissalam di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah taala tidak memerintahkan iblis, tidak memerintahkan malaikat itu untuk sujud kepada Adam, nescaya malaikat tidak akan sujud kepada Adam. Tetapi atas perintah Allah taala dia sujud kepada Adam, bukan untuk mengabdikan diri menyembah Adam, tetapi adalah untuk memuliakan kejadian manusia yang pertama pada masa itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-34 itu, dalam keadaan iblis, dalam keadaan malaikat itu sujud, tapi ada satu makhluk Allah taala ni, illa iblis, malaikat iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam walaupun itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap ataupun keadaan iblis dalam keadaan dia tidak mau sujud kepada Adam ni? Ada dua sifat dia, dua dia punya karakter dia. Yang pertamanya aba, dia enggan, dia tak nak, enggan, tak nak sujud kepada Adam. Yang keduanya wastakbara, dia sombong, dia menyombongkan diri dia, wastakbara. Dua sifat ni, aba, enggan, wastakbara, dia sombong. Dengan sebab itu wa kana minal kafirin, jadilah dia dari kalangan orang-orang yang kafir. Apabila kita melihat kepada ayat yang saya baca ini, itulah surah Al-Baqarah ayat yang ke-34 ni, ramai orang confuse. Sebab apa pula iblis menjadi kafir? Wa kana minal kafirin, mereka itu termasuk di kalangan makhluk ataupun orang yang kafir. Macam mana boleh jadi kafir ni? Ayat ini menunjukkan kepada kita ia merupakan usjudu tu, sujudlah kamu tu li Adam, merupakan perintah wajib. Perintah wajib. Siapa yang perintah supaya sujud kepada Adam ni? Malaikat ke? Tak. Habis itu siapa yang suruh sujud kepada Adam ni? Allah. Jadi dengan fi'il amar ni, satu perbuatan yang menunjukkan suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Adam supaya semua makhluk Allah taala ni sujud kepada Adam. Itulah malaikat, iblis, dia kena sujud. Dan sujud itu bukan sunat. Sujud tu bukan harus nak sujud tak nak sujud pun tak apa, bukan. Dia adalah merupakan suatu perintah yang wajib. Kalau tak buat berdosa. Tak buat berdosa. Sebab kita adalah hamba Allah, malaikat hamba Allah, iblis hamba Allah, kena sujud. Dan mereka tidak boleh mempertikaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya perlu sujud? Tak boleh. Sebagaimana kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan solat. Allah Ta'ala perintah kita supaya mendirikan sembahyang 5 waktu sehari semalam ni. Dia perintah wajib ke, perintah harus ke, perintah sunat? Perintah wajib. Tidak ada hak kepada kita sebagai hamba Allah untuk bertanya kepada Allah, sebab apa saya kena sembahyang ni? Perlu ke saya sembahyang 5 waktu ni? Kenapa Allah Ta'ala suruh saya sembahyang 5 waktu ni? Kenapa? Ikut suka saya lah nak sembahyang, tak nak sembahyang. Tak boleh. Sebab itu merupakan suatu perintah yang wajib, sebab kita hamba Allah Subhanahu wa taala, kena turuti dan kena patuh kepada perintah Allah taala. Itulah yang digambarkan oleh Allah, dia aba, dia enggan dulu. Tak nak, kata dia. Dia bangkang, tak nak. Tak nak tu okey lagi. Wastakbara, kata Allah, dan dia menyombongkan diri, dia lawan Allah taala. Mengingkari perintah wajib itu dan menafikan kewajipan itu. Menafikan kewajipan itu. Lalu Allah Ta'ala kata wa kana minal kafirin, maka jadilah kamu di kalangan orang yang kafir. Sebab apa? Sebab dia bukan setakat enggan, dia tak nak, tetapi dia menyombong diri, lawan Allah Ta'ala, dan menafikan kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isu dia samalah macam orang yang malas sembahyang. Dalam masyarakat kita ni ramai orang yang tak sembahyang.
Sebab apa dia tak semayang? Malas. Sebab apa dia tak semayang? Sibuk. Sebab apa dia tak semayang? Sebab tak pandai semayang. Ada kan? Dia tak pandai semayang, lepas tu dia tak nak semayang, dia malu. Jadi orang suruh semayang pun dia tak nak semayang, pasal dia tak pandai nak semayang. Belajar tak nak kan? Yang ini pula satu jenis lagi ni malas. Tak nak semayang sebab malas. Lihat, adakah dia menafikan kewajipan semayang? Dia tak nafi. Dia menyatakan semayang tu wajib. Dia tidak nafi kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia lihat dia malas, dalam keadaan dia tak nak semayang itu dengan sebab-sebab yang tidak menggugurkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak nak semayang, malas ni, adakah jadi murtad? Adakah wasak imannya? Tak wasak. Tapi dia berdosa tak? Berdosa, dosa besar. Dosa asi, orang yang melakukan dosa besar. Sebab apa? Sebab dia tidak melakukan kefarduan dan kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila dia akan gugur iman dia akan wasak iman ni bila? Apabila dia menafikan kewajipan itu. Macam iblis ni lah. Dia menafikan kewajipan itu dalam keadaan angkuh dan sombong. Dia sombong tu menyebabkan dia nafi kewajipan itu. Tak perlu. Aku tak nak. Aku tak nak. Kan? Dan aku tidak mengiktiraf perintahmu itu. Dia dengan bangga diri, sombong, muslimin yang dirahmati Allah, lalu dia menafikan kewajipan sembahyang. Tak wajib, kata dia. Tuhan mana suruh sembahyang? Ayat mana suruh sembahyang? Ya. Padahal dia tak pernah baca Quran. Dia tanya ayat mana yang kata suruh sembahyang. Berlambak ayat dalam Quran suruh sembahyang, kan? Lalu dia menafikan kewajipan sembahyang. Masa tu kedudukan dia macam mana? Rosaklah imannya, muslimin yang dirahmati Allah. Gugurlah imannya sebab dia menafikan salah satu daripada kefarduan. Apatah lagi kefarduan salat itu merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Rosak habis. Wa kana minal kafirin. Begitulah keadaan iblis laknatullah. Bukan setakat dia tak nak, tetapi dia lawan hukum Allah itu, dia lawan perintah Allah itu, dia menafikan kefarduan itu dan kewajipan itu, lalulah dia menjadi orang-orang yang kafir. Sebab itulah muslimin yang dirahmati Allah, kita ni bila kita buat salah ataupun kita lakukan suatu kesilapan, kita mestilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat. Taubat itu gambaran kita ni tawaduk. Taubat itu menggambarkan bahawa kita ni tidak sombong, kita mengakui kesilapan kita. Banyak kesilapan kita sebab kita tidak maksum. Kita tidak maksum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum pun dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak mana sehari semalam. Sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang berdosa ni siang dan malam ni tak pernah beristighfar. Kadang-kadang tak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kalau kita nak banding kita yang banyak berdosa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dia buat dosa pun Allah Taala tak ambil kira kepadanya, yang dikatakan maksum, itu pun bertaubat kepada Allah. Jadi untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak takabur, akui kesilapan. Untuk tidak menjadi hamba Allah yang sombong, yang keras kepala, degil, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi seperti iblis. Jangan jadi seperti iblis. Dahlah tahu salah, langgar juga. Langgar juga, buat juga kesalahan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa dengan sebab itu dia menjadi orang-orang yang kafir, muslimin yang dirahmati Allah. Dalam perbincangan ilmu tasawuf, kalau kita belajar ilmu tasawuf, syirik ni ada dua. Yang pertamanya dikenali dengan syirik akbar, syirik besar. Ada satu metod pengajian tasawuf ni disebut dengan syirik akbar. Syirik akbar ni syirik macam mana? Syirik yang menyekutukan Allah. Merendah-rendahkan martabat Allah, menafikan uluhiyah, keesaan Allah, menafikan rububiyah Allah. Apa makna rububiyah Allah? Pentadbiran Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Menafikan itu rosak iman dia.
Akidah dia jatuh. Dia menafikan. Itu yang dikatakan syirik akbar, menyekutukan Allah. Ada satu lagi yang dikenali dengan syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Saya ceritain dalam satu metod. Metod ni membahagikan syirik itu dua. Syirik akbar, yang kedua syirik asghar. Syirik asghar ni syirik macam mana? Syirik kecil ni ialah sifat-sifat madhmumah ni lah. Apa dia? Takabur, hasad. Orang Melayu tambah hasad, dengki. Lagi nampak apa nama ni hebat. Hasad lagi, dengki lagi. Benda sama je. Hasadun dalam bahasa Arab tu, hasad tu maknanya dengki lah. Jadi Melayu ni dia combine dua, hasad, dengki. Macam tu. Jadi dengan hasadnya, riak, sam'ah. Apa makna sam'ah? Sam'ah ni kita buat satu ibadah nak suruh orang dengar, nak suruh orang puji. Itu syirik asghar. Lepas tu apa lagi? Riak. Riak ni kita buat satu amalan nak tunjuk kepada orang kita ni rajin beribadah, nak tunjuk. Itu riak. Lagi apa lagi yang dikatakan apa namanya sifat-sifat hati ni? Banyak lagi lah. Dengki dan sebagainya. Jadi syirik asghar ni tidak menjejaskan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Tak rosak iman kita syirik asghar ni. Tapi dia berdosa, dosa besar. Kena kepada taubat, membersihkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu lagi metod, orang panggil apa? Orang panggil syirik asghar ni dengan sifat madhmumah. Kalau kita baca kitab penawar bagi hati dan sebagainya, kita akan jumpa sifat mahmudah, kita akan jumpa sifat madhmumah. Itu satu metod. Dia tak bahagikan kepada syirik asghar, tetapi dia sebut sifat madhmumah, sifat yang tercela, sifat yang hina, yang jijik. Dan ini merupakan sifat yang ada kepada iblis, laknatullah, muslimin dan rahmatullah. Jadi bila kita tengok balik dua sifat ni, simple je. Apa dia? Hasad, takabur, hasad. Sebab apa dia hasad? Sebab dia tak boleh terima kelahiran dan kewujudan Adam AS, makhluk baru. Dia sombong, tak boleh terima, tak iktiraf. Jadi sebab itu apabila kita melihat kepada dua perkara tadi menyebabkan terkeluarnya iblis daripada syurga, maka kita hendaklah menginsafkan diri kita supaya kita tidak bersifat dengan dua sifat iblis ni, supaya kita boleh masuk syurga dengan ketiadaan dua sifat ini, insya-Allah. Kalau ada juga muslimin dan mata Allah, susah kita. Sebab dia merupakan sifat yang dipakai, yang pernah ada kepada iblis ketika mana dia dikeluarkan oleh Allah dari syurga. Iblis sanggup mendurhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala selaku penciptanya kerana semata-mata dengki dan takabur yang telah membawa kecelakaan kepada dirinya. Iblis telah menjadi makhluk pertama yang telah mendurhakai penciptanya dengan mengingkari perintah Allah dan kufur terhadap ajaran dan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat hasad dan takabur telah memalingkan iblis dari menjadi hamba yang taat kepada hamba yang derhaka, sehingga membawa kepada kekufuran, lalu ia diusir oleh Allah dari syurga ke bumi ini dan menjadi ahli neraka selama-lamanya. Kenapa dia tak boleh berada dalam syurga? Kerana syurga bukan tempat orang yang takabur dan hasad. Syurga bukan tempat orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak masuk syurga orang kufur. Orang yang ada iman walau sekecil biji zarrah yang kecil ni, satu biji yang kecil, biji sawi yang kecil, dia ada iman sebiji kecil tu pun dia akan masuk syurga. Kecil je biji sawi tu. Ada ke orang yang mempunyai iman yang kecil? Ada. Ramai. Selagi mana dia tidak rosak akidahnya, dia tidak rosak imannya. Sebab itu kita kena jaga iman. Malah kok mana kita pun, lihat kok mana kita pun, kita kena jaga iman kita, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu orang yang walau imannya terlalu kecil, apabila dia telah dihumban ke dalam neraka, diazab oleh Allah, dibersihkan dosa-dosanya terlebih dahulu oleh Allah dalam neraka, akhir sekali dia diangkat dalam syurga. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah
yang wajib kepada kita untuk mempercayainya. Wajib bagi kita untuk mempercayai bahawa orang yang ada iman walau sekecil biji sawi, akhir sekali dia akan masuk syurga Allah Ta'ala. Sebab tempat syurga itu adalah untuk orang yang beriman kepada Allah walaupun imannya kecil. Tapi sebelum masuk tu kena godah neraka dulu. Kena dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi membersihkan dosa-dosanya kepada Allah. Punca kekufuran iblis adalah disebabkan sifat sombong, takabur dan hasad dengki terhadap orang yang dikurniakan oleh Allah dengan kelebihan nikmat yang mengatasi dirinya. Siapa dia? Adam AS. Punca dia didengki kepada Adam. Lepas tu dia tak boleh terima hakikat kejadian Adam AS. Tak boleh terima. Lalu mereka sehingga menyebabkan iblis sanggup untuk mendurhaki Allah penciptanya, bahkan sanggup pula menjadi kafir. Kita boleh bayang ke muslimin yang dirahmati Allah, makhluk yang dah ribuan tahun duduk dalam syurga, iblis ni, bukan sehari dua dia duduk dalam syurga, ribuan tahun dia duduk dalam syurga. Bahkan ulama tafsir menyebut kehidupan iblis dalam syurga ni lagi lama daripada Adam. Lagi lama daripada Adam. Sebelum Adam dikeluarkan pula daripada syurga ni. Lepas tu pula ada sebahagian ulama menyatakan iblis ni ketua malaikat, walaupun berlaku khilaf di situ. Dan iblis ni merupakan hamba yang sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam sejarah dia ketika mana dia berada dalam syurga. Satu lagi, iblis ni muslimin yang dirahmati Allah, dia telah menyaksikan ru'yatullah, melihat zat Allah Ta'ala. Dah tengok dah zat Allah Ta'ala, iblis ni. Kita belum tengok lagi zat Allah Ta'ala. Sebab itulah ramai orang silap faham. Bila kita tanya, apakah nikmat yang paling besar bila seorang hamba Allah itu masuk dalam syurga Allah Ta'ala? Macam-macam jawab. Ada yang kata nak makan apa terlintas datang, itu nikmat. Betul. Apa lagi? Dapat bidadari, dia ingat bidadari je. Bidadari je. Perempuan ingat bidadara, lelaki ingat bidadari. Lagi apa lagi nikmat? Macam-macam dia sebut. Niat je datang makanan. Bukan. Nikmat yang paling besar bila kita berada dalam syurga Allah ialah ru'yatullah, melihat zat Allah Ta'ala. Kenyang lah. Dapat tengok zat Allah Ta'ala tu kenyang. Di dunia ini ada beberapa orang Nabi yang dapat melihat zat Allah Ta'ala. Antaranya Rasulullah SAW ketika malam Mi'raj Nabi SAW pensan. Kan? Begitu juga dengan Nabi Allah Musa AS ketika mana dia bermunajat di Tur Sina, pensan. Bila kita masuk syurga Allah Ta'ala, kita akan dapat melihat zat Allah Ta'ala. Kenyang dah, cukup. Yang lain itu sampingan dah jadinya muslimin yang dirahmati Allah. Keadaan itu telah dialami oleh iblis laknatullah. Keadaan tu dah dialami. Jadi macam mana kita nak lawan iblis ni dalam keadaan segala perkara yang berkait dengan Allah Ta'ala, dengan kekuasaan Allah, dengan keagungan Allah, dengan kehebatan Allah, semua dia tahu. Termasuk dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua dia tahu. Nikmat syurga yang orang lain tak pernah masuk, yang apa ni, kuncu-kuncu iblis ni yang duk ikut bontot, apa ni iblis sekarang ni duk ikut ni, kan, belum tentu masuk syurga lagi tu. Dia dah masuk dah, keluar. Jadi musuh kita ni yang dikatakan iblis laknatullah ni, musuh kita ni bukan calon-calon musuh. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengingatkan kita muslimin yang dirahmati Allah bahawa iblis laknatullah itu merupakan musuh yang nyata, musuh yang sangat besar. Kita nak hadapi satu makhluk yang dah masuk syurga, yang dah tahu segala-galanya, ribuan tahun berada dalam syurga. Macam mana kita nak menghadapinya? Ini perkara yang kita kena sedar dan kita kena insaf. Yang mana kita bertarung dengan iblis syaitan ni hari-hari, setiap saat. Sekarang pun kita sedang bertarung muslimin dan rahmat Allah.
Seterusnya lagi, sifat yang keji itu masih terdapat dalam diri hamba-hamba Allah, sama ada jin atau manusia. Atas dunia ni yang ditaklifkan oleh syarak ada dua. Apa dia makhluk dia? Yang pertama manusia, yang kedua jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua makhluk ni ditaklifkan. Apa makna ditaklifkan? Dipertanggungjawabkan oleh Allah dengan kewajipan-kewajipan dan kefarduan-kefarduan. Kalau kita manusia diwajibkan oleh Allah dengan sembahyang, jin pun Allah Ta'ala wajibkan kepadanya untuk sembahyang. Kalau kita Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita kefarduan-kefarduan yang lain, Allah Ta'ala juga mewajibkan kepada makhluk yang bernama jin. Sebab ada jin yang kafir, ada jin yang beriman. Ada manusia yang beriman, ada manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-dua ni ditunggang oleh iblis. Dua-dua ni ditunggang oleh iblis. Sama ada manusia akan ditunggangi oleh iblis untuk ikut dan jadi tentera dia. Jin ni pun akan ditunggangi oleh iblis untuk jadi pengikut dia dan juga untuk menjadi tenteranya. Muslimin rahmati Allah. Sebab itulah jin seringkali digunakan oleh iblis untuk mengacau kita, melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada manusia. Macam-macam perkara yang orang nama sekarang ni, alam mistik ni, benda-benda yang kita tak nampak ni, muslimin rahmati Allah. Tapi sebenarnya ia merupakan gangguan-gangguan yang ditunggangi oleh iblis laknatullah ini. Dia guna segala-gala. Di depan kita manusia yang suka fitnah orang, yang suka melakukan kekacauan, yang melakukan kezaliman, ditunggangi oleh iblis. Yang melakukan kejahatan, membunuh, merompak, menyamun, semua tu orang-orang yang ditunggangi oleh iblis laknatullah untuk merosakkan keharmonian dan kebaikan kehidupan manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam satu ayat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-13, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Maksudnya, maka turunlah kamu wahai iblis dari syurga, kerana engkau tidak berhak untuk takabur di dalam syurga. Maka keluarlah engkau dari syurga ini, kerana sesungguhnya engkau adalah dari makhluk yang dihina. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ini tentang ayat pengusiran iblis daripada syurga. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Allah Ta'ala kata, keluarlah kamu, qala fahbit minha, maka turunlah kamu wahai iblis dari syurga ini, kerana engkau tidak berhak untuk bersifat takabur dalam syurga. Orang-orang yang mempunyai sifat takabur tak akan masuk syurga. Ini khulasah ataupun kesimpulan yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Sebab dia telah melakukan suatu sifat penyakit hati yang sangat besar. Dan Allah Ta'ala sebut orang yang takabur tidak layak untuk ada dalam syurga. Allah Ta'ala tujukan kepada iblis laknatullah. Lalu Allah Ta'ala kata, keluarlah kamu daripada syurga ini, sesungguhnya engkau dari kalangan makhluk yang dihina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menguatkan lagi apa yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala mesti surah Al-A'raf. Rasulullah kata apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Surah apa namanya, riwayat Muslim. Rasulullah kata, sesiapa yang ada dalam hatinya walaupun sekadar timbangan sebiji sawi dari perasaan takabur, dia tidak akan dapat masuk syurga, kata Rasulullah. Siapa dia dalam hati dia walau sebesar biji sawi je, ada dalam hati dia tu sifat takabur, sombong. Sombong ni ada dua. Yang pertama ni sombong sama manusia, sombong. Tu pun dosa besar. Yang lagi parah yang boleh membawa kepada kekufuran, bila kita sombong dengan Allah Ta'ala, macam iblis tu. Sombong dengan Allah Ta'ala. Dia sombong ada dua. Sombong dengan manusia, tak nak tegur. Pasal apa? Pangkat lebih daripada orang tu. Tak nak tegur orang tu pasal aku kan lebih kaya daripada dia. Boleh ke? Tak boleh. Haram. Dosa besar.
Tapi dia akan naik lagi satu peringkat, muslimin rahmati Allah, yang boleh merosakkan iman kita apa dia? Bila kita sombong dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh ibadat, kita tak nak. Kita lawan pula hukum Allah. Allah Ta'ala suruh buat, kita tak nak buat. Kita sombong. Rasa diri itu lebih besar daripada Allah, lebih tahu daripada Allah. Masa tu rosak iman kita. Jadi sebab itu, sombong ini jangan menjadi pakaian kita, muslimin dan muslimin yang dirahmati Allah. Kalau dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah, kita bimbang takut dia naik martabat tadi tu, sombong dengan Allah, habis. Nah, langsung tak bau syurga, muslimin dan dirahmati Allah, rosak iman. Lalu Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengusir iblis dari syurga, tetapi ia turut dilaknat dan direjam oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dijanjikan akan dipenuhi neraka jahanam dengan iblis, syaitan dan pengikut-pengikutnya. Syaitan ni bukan hanya, iblis ni bukan hanya diusir keluar daripada syurga, tetapi iblis ini dilaknat sepanjang hayat dia. Bermula hari pertama dia dikeluarkan oleh Allah dari syurga, dia dilaknat. Laknat ni apa dia? Iaitulah suatu doa kecelakaan dan celaan. Hari-hari Allah Ta'ala laknat dia. Hari-hari malaikat laknat dia. Hari-hari makhluk yang beriman dan makhluk-makhluk yang lain melaknat iblis, laknatullah. Yang kedua, dia direjam. Apa makna direjam? Dilontar, dihalau dengan objek-objek, dihalau keluar. Ada digunakan panahan, ada yang dikatakan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk rejam, halau dalam bentuk kekerasan, itu makna hentakan, itu makna rejam. Ar-rajim, ar-rajim tu maknanya hentakan, bukan halau syuk macam halau ayam tu, ambil kayu tibai dia, ambil benda hentak dia, itu makna rejam, dengan kekerasan, dengan hentakan. Jadi sakit dah kan? Maksudnya satu penghinaan. Kalau setakat keluar kau itu biasa. Tapi kalau ambil penyapu, batang penyapu, keluar kau, empuk sekali kan? Itu lain macam. Itu lain macam. Itu maknanya yang dikatakan rejam, bukan biasa-biasa. Bukan halau tu biasa-biasa, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Jadi hina sungguhlah. Kalau kena kat kita, keluar, jangan masuk. Okey lagi. Tapi kalau perambat dengan batang penyapu ke apa ke benda ke kan, kena empuk kan, memang rasa hina sungguh. Kita ni rasa macam mana kalau kita berada dalam situasi itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Sad ayat yang ke-77 hingga ayat 78, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Maksudnya, maka keluarlah kamu wahai iblis dari syurga itu, kerana sesungguhnya engkau adalah direjam, dihalau keluar dengan kekerasan, dan sesungguhnya ke atas engkau lah ditimpa laknatku sampai hari kiamat. Ini nasnya, dalil. Mana dalil yang Allah Ta'ala rejam iblis? Ini dia, surah Sad 77 hingga 78. Mana dalil dan ayat yang menunjukkan Allah Ta'ala laknat iblis sampai kepada hari kiamat ila yaumiddin? Ini ayatnya, muslimin rahmati Allah, surah Sad ayat 77 hingga ayat 78. Dan ini merupakan suatu perkara yang tidak ada kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas iblis, laknatullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, qala fakhruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'amna jahannama minkum ajma'in. Surah Al-A'raf ayat yang ke-18. Maksudnya, keluarlah engkau wahai iblis dari syurga ini sebagai orang yang terhina dan terbuang. Sesungguhnya sesiapa di antara mereka yang mengikuti kamu, tentulah akan aku penuhi neraka jahanam dengan kamu dan pengikut-pengikutmu semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam ayat ini, keluarlah kamu wahai iblis dalam keadaan mad'umam madhura, terhina dan terbuang. Terhina dan terbuang, mad'umam madhura.
Lalu Allah Ta'ala kata lagi, sesiapa di kalangan orang yang mengikutmu, tak kira lah jin ke manusia ke, ada orang tanya jin ni macam mana Ustaz? Jin ni macam kita juga, dia ada alam dia, dia ada suatu alam dia. Alam dia ni dalam keadaan macam ni juga. Kalau Allah Ta'ala buka air hijab tabir ni, nampak nampaklah alam tu kan. Cuma bila orang boleh masuk alam jin ni, dia tak ada had sempadan, boleh nampak. Tapi kalau Allah Ta'ala tak buka, tak boleh nampak kan. Jadi jin tu dia ada alam dia, muslimin mati Allah. Tak kira lah sama ada jin yang ikut iblis, sama ada manusia yang ikut iblis. Kata Allah Ta'ala, siapa-siapa yang ikut, la'amna jahannam minkum ajma'in, aku akan sumbat mereka tu dalam neraka jahannam. Kata Allah Ta'ala, sumbat, padatlah, sendatlah, menggambarkan bagaimana Allah Ta'ala menyeksa orang-orang yang mengikut iblis laknatullah ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan lagi dalam surah Al-Isra ayat yang ke-63, qala fadhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Pergilah engkau wahai iblis, sesungguhnya di antara mereka yang mengikut engkau sudah tentu neraka Jahannam menjadi balasan untuk mereka, satu balasan yang cukup sesuai untuk kamu sebagai penderhaka. Allah Ta'ala nyatakan lagi, sesiapa yang mengikut iblis ini, mereka juga akan masuk neraka sebagaimana iblis dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah balasan yang sesuai yang disebut jazaa'an mawfura, balasan yang sangat sesuai lah dengan orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sejarah kemunculan iblis dan syaitan yang pada permulaan kejadiannya bersama-sama Adam AS dan Hawa di dalam syurga. Setelah ia mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ia diusir keluar dari syurga serta dihantar ke alam dunia ini kerana takabur serta mempunyai sifat hasad dengki terhadap nikmat kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada pengusiran iblis ni, muslimin rahmati Allah, yang pertama, wajib kepada kita untuk taat dan patuh kepada Allah. Yang keduanya, kita tidak boleh dengki dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada orang sesama kita ni. Orang ni lebih, orang ni kurang, ada kalanya kita ni hebat dah, tapi Allah Ta'ala tak beri nikmat yang lebih berbanding dengan dia. Pelajaran tak tinggi, tapi nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia melimpah ruah, kita tak boleh dengki. Ini pengajaran yang sangat besar. Kalau kita dengki dalam keadaan kita ni melakukan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah, besar dosanya insya-Allah. Salin tak tumpah macam iblis. Salin tak tumpah macam iblis. Iblis punca dia dengki dengan Adam pasal makhluk baru yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Itu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada Adam AS. Tiba-tiba dia dengki dengan Adam. Tak boleh. Kita ada nikmat yang Allah Ta'ala beri, rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita redha, kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Lepas tu pula kawan kita, jiran kita, ataupun kawan sepejabat kita, kawan sekolah kita, yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia, rezeki kepada dia, itu yang Allah Ta'ala takdirkan untuknya, yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya. Tak perlu kita dengki. Jadi bila kita dengki ni, kita jadi pening kepala, sakit kepala. Pasal apa? Duk fikir macam mana aku nak lawan dia. Kan susah. Jadi macam iblis tadi, kan susah. Akhir sekali keluar daripada syurga Allah Ta'ala. Ini pengajaran yang sangat besar yang perlu kita ambil pedoman daripada apa yang telah berlaku kepada iblis laknatullah. Ingatlah bahawa dari sudut zahirnya iblis hanya seorang sahaja yang berani mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ia mengenali Allah dan pernah mengerjakan ibadah kepada Allah bersama-sama dengan para malaikat dengan cukup baik. Kemudian ia mendurhakai Allah dengan cara menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Adam AS. Namun di atas sifat takabur dan dengki telah menyebabkan ia diusir keluar dari syurga dan akan kekal dalam neraka selama-lamanya di akhirat nanti.
Kita hidup atas dunia berapa tahun muslimin yang mati Allah? Berapa tahun? Kita duduk tengok kawan-kawan kita. Berapa tahun? 70. Payah dah. Ada 50 pun ramai dah meninggal sekarang kan. 60 biasa dah 60 ni. Nak jumpa yang 80 90 payah adalah tapi nak cerita nak cari tu yang umur yang panjang tak ada lah. Tapi tu kita beribadah kepada Allah ni tolak campur ni berapa kan. Jangan campur zaman jahiliah ada orang tu dia nak enjoy, zaman muda dia enjoy. Bila dia sedar umur 50 baru dia sedar. Baru nampak tika sejadah masjid, surau. Ada. Lepas tu berapa tahun dia sempat ibadah? Belah-belah tahun mungkin 10 tahun. Kan? Ibadat macam mana? Tahajud pun tak kadang-kadang kan? Ataupun sembahyang macam tu je lah. Iblis ni macam mana? Ribuan tahun. Ini benda yang kita kena fikir secara mendalam ni. Maksudnya apa yang kita belajar daripada kitab ni dia bukan main-main. Maksudnya kita betul-betul nak belajar supaya kita menjadi hamba yang benar taat, takut kepada Allah, supaya jangan jadi aku ni macam iblis. Supaya aku ni tak termasuk di kalangan golongan yang dihasut oleh iblis. Iblis ribuan tahun. Akhir sekali apa? Rosak habis, hancur lebur muslimin rahmati Allah. Hancur. Kita nak banding ibadat kita dengan iblis tu tak boleh nak banding dah. Tak boleh nak banding. Tapi yang kita harapkan ialah ketaatan kita, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah ditanya sikit lagi oleh para sahabat radhiyallahu anhum, apakah dengan sebab adakah kita ni masuk syurga dengan sebab amalan kita? Rasulullah kata tak. Bukan dengan sebab amalan kamu. Amalan tu satu tanggungjawab dan kewajipan yang kita kena buat lah. Tapi kita masuk syurga dengan apa? Allah, Nabi SAW sebut dalam hadisnya kepada para sahabat, kamu masuk syurga kerana sebab rahmah Allah. Rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbaloi ke 20 tahun kita ibadah, 30 tahun kita ibadah, nak syurga Allah, kalau kita hitung balik tak padat. Tapi Allah Ta'ala bagi syurga juga kat kita sebab apa? Dengan sebab rahmahnya, kasihan belas dia muslimin yang dirahmati Allah. Itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tak termasuk di kalangan orang-orang yang tergoda dengan iblis. Nak compare yang tu kan, jauh beza kita dengan iblis ni. Tapi yang kita harap ialah rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita selamat. Ya, macam mana nak buat nak dapat rahmah Allah? Buat yang Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan larang. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyakkan taubat. Yang akhirnya ingatlah bahawa balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang sombong, yang mempusaki perangai iblis, akan ditimpa kehinaan dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga mendapat balasan neraka di akhirat. Orang yang ikut iblis ni sama naik, dia akan dilaknat juga oleh Allah. Kalau iblis dilaknat, orang yang kufur kepada Allah pun sama naik juga, dia akan dilaknat oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Itu sahaja pengajian kita pada malam ni. Mudah-mudahan ia memberi suatu pengajaran dan keinsafan untuk kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.